Jadi secara umumnya dalam konteks contoh ni lah ya, kitaran pengeluaran melibatkan 4 proses, iaitu pertamanya ialah product design, reka bentuk produk. Sebab sebelum kita boleh menghasilkan apa-apa produk, kita perlu mereka bentuk produk tu dahulu. Okey. Jadi ada satu proses, iaitu proses yang dipanggil sebagai reka bentuk produk. Dalam proses reka bentuk produk ni, dia akan melibatkan beberapa dokumen. Contohnya bill of materials. Bill of material ni ialah dokumen yang meneraikan barang-barang yang bakal digunakan lah di dalam menghasilkan satu-satu produk, manakala operations list tu meneraikan operasi ataupun proses kepada bahan mentah supaya akhirnya menghasilkan barang siap. Seterusnya ialah planning and scheduling. Jadi planning and scheduling ni ialah perancangan dan penjadualan. Jadi perancangan dan penjadualan ni ialah proses kedua yang kita buat selepas kita telah buat product design. Ini bila kita dah design reka bentuk produk kita, maka kita dah bersedia untuk menghasilkan. Jadi untuk kita menghasilkan dalam kilang, kita perlu kepada perancangan dan penjadualan. Kita perlu merancangkan proses perkilangan, kita perlu merancang dari segi jadual, berapa banyak kita perlu hasilkan dalam 1 bulan contohnya. Dan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam planning and scheduling ni ialah master production schedule, iaitu jadual pengeluaran induk, kemudian production order, dan juga materials requisition ataupun permohonan bahan mentah. Jadi proses yang ketiga ialah production operation, iaitu ini ialah proses pengeluaran itu sendirilah, proses dalam kilang. Dan akhir sekali ialah perakaunan kos, kerana akhirnya dalam bidang kita ni kita nak kira kos lah, kos untuk menghasilkan produk. Jadi kalau kita lihat dalam gambar rajah ni ada 4 proses. Proses pertama ialah product design. Jadi untuk kita lakukan product design, kita akan akses kepada bill of materials dan juga operations list, iaitu mungkin kita akan lihat apakah bahan-bahan mentah sedia ada yang ada. Daripada situ kita boleh gunakan untuk design produk baru, sama ada kita nak gunakan raw material sedia ada yang kita telah gunakan untuk produk-produk kita sebelum ini, ataupun kalau kita perlu tambah kepada material baru. Ini dari segi operasi, macam mana kita nak ubah daripada raw material tersebut, kita ubah kepada barang siap. Kita tengok mana kita bukan saja kita design the product, tapi kita design the process. Okay. Jadi dia adalah two-way flow antara bill of material dengan product design, juga antara operations list dengan product design. Kerana product design bukan saja kita nak lihat apa bahan mentah yang ada, tetapi kita akan update. Maknanya bahan mentah yang ada tu ialah untuk produk-produk lama, tapi untuk produk baru mungkin kita ada senarai bahan mentah yang baru. Jadi kita akan update dalam bill of material. Begitu juga operations list. Kita tengok senarai operasi kita, tetapi untuk produk baru mungkin ada operasi-operasi baru. Jadi kita akan update di dalam operations list. Dan product design juga kita akan lihat maklumat berkenaan dengan cost. Sebab bila kita nak mereka bentuk produk baru, bukan saja kita lihat dari segi physical design dia, tetapi kita juga akan lihat dari segi cost. Kerana akhirnya kita nak kurangkan cost pada produk kita. Jadi kita lihat cost sedia ada untuk kita lihat bagaimana kita boleh improve, bagaimana kita boleh perbaiki produk yang baru ni berbanding dengan produk lepas dari segi kosnya. Okey.
Jadi biasanya product design ni dia bukanlah dalam dalam kitaran pengeluaran ni, dia bukannya dia satu cycle. Mula-mula product design, lepas tu planning and scheduling, lepas tu production and operation, lepas tu cost accounting, lepas tu balik kepada product design, lepas tu pergi pada planning and scheduling. Tak semestinya macam itu. Kerana kat product design ni kadang-kadang dia bertahun-tahun baru berlaku satu proses product design. Tapi planning and scheduling ni mungkin berlaku dia banyak kali berubah lah, mengikut kepada demand and supply. Okay. Jadi setelah berlakunya product design dan kita sudah bersedia untuk menghasilkan produk itu, maka kita akan buat planning and scheduling. Jadi untuk planning and scheduling ni, untuk kita buat perancangan berapakah produk yang kita nak hasilkan dalam satu tempoh tertentu, maka kita perlu gunakan maklumat daripada sales forecast, daripada ramalan jualan. Sebab dengan ramalan jualan ni kita tahu berapa banyaklah kita perlu hasilkan. Begitu juga dengan custom order. Kadang-kadang barang kita hasilkan tu dia custom made. Jadi bila ada pesanan daripada pelanggan, maka kita akan buat. Okey. Jadi dua maklumat ni kita akan gunakan untuk kita membuat planning and scheduling. Dan di samping tu, untuk planning and scheduling kita perlulah maklumat dari segi operation, sebab kita nak atur setiap hari apakah proses-proses yang perlu dibuat. Okey, daripada production line mana pergi kepada mana, apakah bahan mentah yang diperlukan supaya kita tahu bahan mentah tu bila kita nak beli, kan. Jadi itu kita perlu dapatkan maklumat lah juga daripada bill of material dan operations list, dan juga raw material lah. Okey. Bila dalam kita buat planning and scheduling ni, bila kita dah nampak berapa banyak berapa banyak kita perlu hasilkan dalam tempoh-tempoh tertentu, maka kita pun akan hantar purchase requisition kepada expenditure cycle, supaya expenditure cycle akan beli raw material mengikut keperluan kita. Di samping itu kita akan kita perlu juga maklumat berkenaan dengan labor lah. Okey. Bila kita dah kita dah buat perancangan ni, bila kita dah buat perancangan dan pemasaran ni, seterusnya proses ketiga ialah production operation. Jadi daripada production scheduling, bila kita dah buat perancangan, kita pun akan keluarkan production order, materials requisition and move tickets ni. Jadi move ticket ni, contohnya move ticket ni ialah dokumen berkenaan dengan pemindahan bahan mentah daripada gudang kepada kilang. Okey, jadi dengan adanya dokumen ini akan menyebabkan pergerakan daripada bahan mentah daripada gudang kepada kilang, dan bila dia sampai di kilang, maka bolehlah bahan mentah tersebut akan melalui proses pengeluaran. Jadi proses yang ketiga ni ialah production operation. Ini ialah proses pengeluaran. Ini maknanya di sinilah operasi yang berlaku di kilang, iaitu mengubah daripada bahan mentah kepada barang siap. Jadi of course bila dalam proses ini, maka dia akan update kepada WIP, iaitu work in progress. Seterusnya maklumat-maklumat yang sama ni akan dihantar kepada cost accounting, supaya cost accounting akan membuat proses seterusnya lah, iaitu pelaporan, pengiraan kos. Jadi untuk pengiraan ataupun pelaporan kos ni, cost accounting ni akan mengambil maklumat antaranya daripada expenditure cycle, supaya dia dapat tahu berapa kos untuk pembelian bahan mentah dan juga sebarang kos overhead yang telah dibelanjakan oleh kitaran perbelanjaan. Selain daripada itu, dia akan dapatkan maklumat berkenaan dengan work in process, sebab kita bila kita nak kira kos barang di kilang tu, memang kita akan ambil kira berapakah work in progress yang masih ada, dan berapa banyak finished goods yang ada.
Jadi daripada maklumat-maklumat ini kita akan hasilkan cost punya information, iaitu cost of goods manufactured, dan ini kita akan hantar kepada Ledger Am dan Pelaporan untuk tujuan penyediaan laporan tahunan ataupun laporan kewangan. Dan laporan-laporan lain akan dihantar kepada pihak pengurusan. Selain daripada itu, maklumat kos akan dihantar kepada product design supaya product design boleh gunakan untuk tujuan reka bentuk produk yang baru di masa akan datang. Jadi antara ancaman yang dihadapi secara umum dalam kitaran pengeluaran ialah data induk yang tidak tepat ataupun tidak sah. Dan ini diatasi dengan kawalan-kawalan seperti data processing integrity control, kawalan integriti pemprosesan data, iaitu kita melaksanakan kawalan dalam memastikan data kita diproses dengan betul. Selain daripada itu, kita laksanakan pengehadan akses kepada data induk, supaya data induk kita tidak boleh diubah sewenang-wenangnya. Kemudian kita review changes to master data, iaitu kita akan nilai sebarang perubahan yang dibuat ke atas master data. Mungkin kita tengok kenapa bahan mentah, kos bahan mentah telah berubah, kan? Jadi kita lihat siasat kenapa. Jadi ini antara kawalan-kawalan yang kita laksanakan untuk kita memastikan data adalah tepat dan data adalah sah. Ancaman yang kedua ialah unauthorized disclosure of sensitive information ataupun pendedahan pendedahan maklumat sensitif yang secara tidak dibenarkan. Dan ini diatasi dengan cara access control. Kita melaksanakan kawalan akses, hanya orang tertentu sahaja yang boleh akses kepada maklumat-maklumat tertentu berkaitan dengan proses pengeluaran. Kemudian kita gunakan encryption. Encryption ni macam juga dalam kitaran lepas, iaitu encryption ni melibatkan kita mengubah data rahsia ke dalam bentuk yang tidak boleh difahami semasa kita nak transmit data, semasa kita nak berkongsi data antara jabatan contohnya. Dan apabila sampai ke destinasi, maka barulah data tu akan ditukar balik kepada bentuk yang boleh difahami, supaya dalam tengah-tengah tu kalau data tu kena intercept, orang yang mencuri data tu dia tak boleh baca lah, dia tak faham. Ancaman yang ketiga ialah kehilangan atau kemusnahan data. Jadi untuk kehilangan dan kemusnahan data ni, cara untuk kita atasi ialah dengan kita lakukan backup. Pertama kita lakukan backup, iaitu kita ada salinan ekstra lah. Salinan ekstra terhadap data kita. Dan selain daripada itu, kita laksanakan disaster recovery procedure, iaitu kita mewujudkan prosedur-prosedur untuk pemulihan bencana, supaya apabila benar-benar berlaku kemusnahan data, kita boleh recover, kita boleh restore balik daripada apa yang kita telah backup. Kita boleh restore dengan cepat supaya operasi kita tidak terganggu. Jadi ini ialah ancaman-ancaman umum. Dan kalau kita lihat balik ancaman umum ni, secara umum ni sama sahaja di dalam semua kitaran. Semua kitaran akan ada ancaman ketidaktepatan data induk, pendedahan maklumat sensitif secara tidak dibenarkan, kehilangan ataupun kemusnahan data. Jadi ancaman ni adalah sama, dan dia punya kawalan ni pun kawalan yang bentuk yang sama juga.